Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Okey, hari ini kami nak kongsikan kepada anda semua sedikit ulasan berkaitan dengan drama siri TV yang mengisahkan tentang sejarah kerajaan Malaysia yang wujud pada ketika itu. Okey, drama bersiri ini bertajuk Requiem untuk Granada atau dalam bahasa Jermannya ialah Requiem for Granada, merupakan sebuah drama siri TV hasil kerjasama antara dua buah syarikat penyiaran televisyen yang bertabak di Jerman dan juga Itali. Okey, projek filem ini disunting oleh pengarah Spanyol Vicente Escrivá dan para pelakon termasuk Oswald Shaw, Manuel Bandera, Olga Fendero dan Delia Bocardo. Skrip ini adalah karya Vicente Escrivá sendiri bekerjasama dengan Manolo Mattei. Okey, sejarah kecemerlangan Andalusia di bawah pemerintahan Islam berlangsung selama hampir 8 abad, suatu jarak yang seharusnya menjadi tauladan buat masyarakat dunia. Bermula dari kejayaan pasukan Hari Ibn Ziyad menguasai Andalusia pada tahun 700 Masehi sehingga kerajaan Nasriyah atau Bani Ahmar mengakhiri pada tahun 1492 Masehi merupakan zaman yang cukup membuktikan betapa kemunculan Tamadun Barat ada kaitan dengan kecemerlangan Tamadun Islam yang telah terbina di Andalusia. Siri ini bermula dengan seorang emir yang bernama Ismail yang telah memilih cucunya bernama Abu Abdullah yang dikenali sebagai Bo Abdil oleh orang Kristian untuk meneruskan legasi kesinambungan impiannya, kerana beliau berpendapat bahawa perdamaian dengan pihak Kristian memungkinkan beliau untuk mengubah Granada menjadi Damaskus baru. Tetapi perkara ini tidak dipersetujui oleh bapa serta bapa saudara kepada Abu Abdullah yang bernama Mulih Hasan dan El-Zagal, yang mana mereka berdua berpendapat bahawa perang adalah jalan keluar daripada kemulut konflik ke antara dua belah pihak serta menunjukkan kekuatan kerajaan Islam Granada pada waktu itu. Namun, kebanyakan pemimpin pada waktu itu memilih untuk bekerjasama dengan pihak Kristian demi menjaga kepentingan kuasa mereka di kawasan mereka sendiri. Tapi mereka tak sedar bahawa perpecahan ini telah memberi serta membuka ruang serta peluang kepada pihak Kristian untuk merampas wilayah-wilayah Islam. Hal ini menunjukkan bahawa para pemimpin Islam yang sanggup berkawan dengan musuh-musuh Islam diibaratkan sebagai yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, sekaligus tindakan mereka membawa kesan yang buruk pada akhirnya. Baiklah, sekarang kita akan teruskan lagi dengan penceritaan mengenai kesan rampasan kuasa yang berlaku di Granada. Antara kesannya ialah berlaku tuntutan Granada oleh pihak Kristian. Kejadian berlaku pada zaman pemerintahan terakhir Islam di bawah Bani Al-Ahmar. Pemerintahnya merupakan Abu Abdullah yang menguasai wilayah terakhir Andalusia iaitu Granada. Pada masa itu, Abu Abdullah terpaksa menyerahkan wilayah Granada kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella demi menyelamatkan maruah pemerintah Islam. Hal ini kerana Abu Abdullah tidak rela diguling dengan lebih teruk. Kesannya ialah pihak Kristian telah memanipulasi janji. Nak diikutkan cerita, mereka telah menawarkan perjanjian kepada pihak Islam di mana terdapat 67 perkara dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi telah berlaku satu peristiwa yang tidak diingini, di mana Abu Abdullah diusir keluar daripada Andalusia. Pihak tentera salib telah memungkiri janji yang ditawarkan sebaik saja beliau keluar. Mereka telah menggunakan kuasa sebagai pemerintah sepenuhnya untuk membatalkan perjanjian tersebut. Umat Islam pada ketika itu berasa sangat tertipu dengan perjanjian yang telah dibuat. Disebabkan hal ini, umat Islam tidak lagi mampu bertahan apatah lagi untuk merampas kembali Andalusia. Bak kata pepatah, nasi telah menjadi bubur, apa nak dibuat lagi? Nak dijadikan cerita, korang semua mesti pernah dengar tentang April Fool kan? Sebenarnya cerita ini sangat berkait rapat dengan sambutan April Fool. Kaitannya adalah kesan di sebalik rampasan kuasa melalui perjanjian itu, umat Islam telah tertipu menyebabkan ramai seluruh umat Islam di Andalusia telah terbunuh dan dibantai secara beramai tanpa mengira usia. Itulah April Fool. Okey, baiklah. Apa yang kita dapat simpulkan berdasarkan filem ini adalah kita sebagai umat Islam mestilah berhati-hati dengan musuh Islam kerana mereka akan
sentiasa mencari jalan untuk menghancurkan umat Islam. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang membawa maksud, orang kafir, Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepadamu sehingga kamu menjadi pengikut mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenar. Jika kamu mengikut kehendak mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong kepadamu. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sikap orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan puas hati kepada umat Islam selagi mana umat Islam tidak mengikut mereka dan tidak ikut cara kehidupan orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Dan berdasarkan filem ini juga jelaslah menunjukkan bahawa kerajaan Granada jatuh ke pihak musuh disebabkan sifat tamak yang ada dalam diri pemimpin dan sifat cinta akan dunia. Wallahu alam.